Selamat kembali bersama saya Jerry Wong dalam episod Kawalan Steering. Video kali ini saya akan cuba ringkaskan sebanyak yang boleh. Saya cuma akan buat kawalan ataupun saya cuma akan buat panduan kawalan steering yang paling asas untuk memudahkan latihan kamu semasa belajar memandu di litar. Jadi tanpa buang masa, saya akan tunjukkan dulu apa yang ada di depan saya inilah. Bila kamu duduk di tempat duduk pemandu, benda bulat ni yang di depan kamu adalah steering. Steering berfungsi untuk kawal arah kenderaan kamu bergerak sama ada ke kiri ataupun ke kanan. Jadi kalau kita tarik steering ni ke kiri ataupun kepada yang selalu keliru perkataan kiri dan kanan tu, kalau kita tarik steering ni lawan jam, maksudnya kenderaan tu akan bergerak ke kiri sama ada ke depan ataupun ke belakang, sama saja dia akan ke kiri. Okey. Makin saya tarik steering ni, makin saya tarik steering ni ke lawan arah, tayar tu akan keluar, makin keluar. Kalau kita tengok gambar ataupun video di tayar tu, dia akan makin keluar lah. Okey. Jadi kalau kita tarik ke kanan ataupun ikut jam, tayar tu akan menghala ke kanan. Jadi kita akan bergerak ke kanan, sama ada bergerak ke depan ataupun ke belakang, sama saja. Makin saya tarik ke kanan, makin tayar tu keluar ke kanan. Alright. So, sekarang ni saya akan bagi tunjuk kawalan steering dari hujung ke hujung berapa putaran semua tu. Steering sekarang sudah tegak dan tayar sudah lurus. Untuk kita putar habis steering tu ke kiri ataupun lawan arah, ataupun tayar tu menghala ke kiri, kita putar ke kiri. Kita putar ke kiri. Satu, bagi saya bentuk T ni adalah satu pusingan penuh. Okey, jadi kita pusing lagi. Okey, ini 3/4 pusingan saja. 1/3/4 pusingan saja untuk pusing habis, putar habis steering tu dan tayar menghala ke kiri. Untuk kita luruskan semula tayar tu, kita cuma perlu ada 2 kali T. 2 kali T ya. Satu T yang pertama dan T yang kedua. Okey, T yang pertama dan T yang kedua. Untuk kita putar habis ke kanan sama juga. T yang pertama dan 3/4 lah. So basically it's the same. 1/3/4 pusingan. Untuk kita putar balik, tegakkan steering, luruskan tayar. T pertama, T kedua. Tayar kamu sudah lurus dan steering kamu sudah tegak. Alright. Cara putar steering. Kalau kita mau ke kiri, tangan kiri kita letak di atas steering dan kita tarik ke bawah. Okay, tangan kanan kita tolak ke atas. Tangan kiri kita tarik, tangan kanan kita tolak. Kalau kita mau ke kanan, sama juga. Tangan kanan yang bekerja untuk menarik. Tangan kanan di atas steering, kita tarik steering itu ke bawah. Lepas tu, tangan kiri kita tolak ke atas. Tangan kanan tarik, tangan kiri tolak, tangan kanan tarik. So, kalau kamu sudah terbiasa dan bila memutar steering dengan cepat dan ataupun laju, beginilah. Okay, ingat teknik tu. Kepada yang baru belajar memandu, yang langsung zero pasal memandu, saya galakkan kamu gunakan teknik 93. Sebab di steering ni, tepi dia ada tulang 9 dan juga 3. Jam 9 dan jam 3 lah. So letakkan ibu jari kamu rehatkan ibu jari kamu di tulang steering tersebut, supaya kamu tahu bahawa steering tu sudah tegak. Kalau kamu pegang 10 dan 2, kamu tidak ada panduan untuk mengetahui steering tu sudah tegak ataupun belum. Sekurang-kurangnya, kalau kamu letak ibu jari kamu di tulang steering tu 9 dan 3, kamu tahu, oh, steering saya sudah tegak. Beginilah. Kalau steering tu begini pun, kamu akan tahu, kenapa steering saya begini nih. Jadi, tegakkan steering dan tegakkan juga tayar tu. Okey, so sekarang tanpa buang masa, saya akan bawa kamu ke litar untuk tunjuk macam mana mau kawal steering tu masuk simpang, keluar simpang dan seleko dan di jalan lurus. Alright, let's go. So, kita mulakan dengan jalan yang lurus. Selalunya bila kamu bergerak lurus, kamu ada masalah untuk kawal steering tu ataupun untuk kekal
kenderaan tu bergerak secara lurus. Alright. So untuk kereta bergerak dengan lurus, badan kereta kena lurus dalam lorong tu, dan of course tayar pun harus lurus juga. Untuk tayar lurus, steering kamu kena tegak bentuk T ya. So sambil saya kawal steering tu, kamu tengok gambar di tayar tu. Alright. So let's take it slow. Okay, kita bergerak slow saja. Bila steering tu lurus, tayar tu lurus, kereta bergerak pun lurus saja. Kalau sekiranya sebarang perubahan kecil yang kamu buat pada steering tu, contohnya kamu beginilah. Jadi pelan-pelan kamu akan tengok kereta akan lari dari lorong dia sendiri dan masuk lorong orang lain. Bila kamu perasan begini, jangan panik. Okay? Tarik steering tu ke kiri supaya kita masuk semula lorong kita sendiri. Dan pelan-pelan kita balas steering tu. Kita cuba luruskan semula kenderaan semasa sambil bergerak tu. Lurus sudah, dan tegak semula steering tu supaya kita pun bergerak lurus saja. So let's do it again. So bila bergerak lurus, seberang perubahan kecil pada steering tu akan mempengaruhi pergerakan kenderaan. Kalau kamu tengok steering saya pusing sikit saja kan, saya pusing sikit, ada kamu perasan tayar tu dia keluar sedikit kah ke kiri? Kalau saya pusing steering tu ke kanan, tayar kanan dia akan keluar sedikit. Jadi dia akan membawa kita ke arah yang kita atur di steering tu. Steering kita lurus, dia bergerak lurus juga. Selalu yang saya nampak pelajar memandu, dia jalan macam ular. Bila dia perasan sudah dia punya kereta ke kanan, jadi dia perasan kereta ke kanan, terus dia pusing banyak ke kiri. Lepas tu dia pusing lagi ke kanan. Lepas tu dia pusing ke kiri. Sampai bila-bila lah kereta tu tidak akan lurus kalau kamu buat pusingan yang begitu besar. Okey, ingat, kalau dia miring sikit saja steering tu, kamu kawal sedikit balik ke kiri. Okey, bila kereta tu lurus, tegakkan semula steering tu supaya kereta boleh bergerak lurus. Macam mana mau kekalkan kenderaan bergerak di lorong sendiri? Okey, ini size jalan ni standard lah. Standard, tidak terlampau sempit, tidak juga terlampau lebar. So untuk kamu tahu sama ada kamu kekal ataupun kamu berada di lorong kamu sendiri, kita tengok garisan divider yang tengah-tengah yang putus-putus ni ya. Dia sentiasa akan berjumpa di hujung dashboard. Di ujung dashboard sini ni ya. Di ujung dashboard sini ni. Okey. Makin sekiranya kalau macam garisan tu dia makin berada di dalam dashboard, itu maksudnya kenderaan kamu ataupun badan kenderaan terlampau rapat dengan garisan. Terlampau rapat dengan garisan sudah. So panduan garisan jumpa di ujung dashboard, okey, adalah yang paling ngam sudahlah. Saya tunjuk lah. Okey. So kita tengok garisan tu dia memang akan berjumpa sini ujung dashboard saja tu. So, itulah kita tahu bahawa kenderaan kita memang berada di tengah-tengah lorong lah, dan tidak terlampau rapat ke kanan, tidak terlampau rapat ke kiri. Kalau saya kasih rapat kereta ke kanan dengan garisan, kita tengok jadi kedudukan garisan tu berubah sudah. Dia berjumpa dengan sini di dashboard sudah. Bukan di ujung tapi dekat dengan dashboard. Kalau kita tengok cermin sisi kan, tengok badan kereta dengan garisan tu betapa dekatnya sudah tu. So kita gunakan panduan garisan tu jumpa di hujung dashboard. Okey, macam ni. So garisan berjumpa di ujung dashboard, begitulah tu, paling ngam sudah. Sekarang saya akan tunjukkan macam mana apa formula dia untuk kita keluar simpang kiri. Saya akan tunjuk yang ke kiri dulu. Di depan saya ni adalah garisan berhenti. Formula untuk belok kiri dari simpang, formula untuk keluar simpang kiri adalah 3 saja. Okey, pastikan yang pertama, pastikan kita rapatkan kereta ke kanan untuk bagi ruang di antara benteng dan juga kenderaan supaya bila kita belok kiri kita tidak langgar bucu. Yang kedua, masa untuk putar steering tu. Bila benteng hitam putih sana depan tu, bukan yang tepi tu, sana depan tu sudah muncul di bawah cermin sisi.
Okey, sudah muncul di bawah cermin sisi. Di situlah waktunya untuk kita putar steering. Yang ketiga, berapa banyak steering kita perlu putar. Okey, so di sini steering tu kita perlu putar habis saja. So untuk sekiranya kalau kamu masih perlu tahu, kita putar habis 1 pusingan dan 3/4 lagi. Okey, 1 pusingan 3/4. Kita putar habis lah. Okey. Alright. So, sekarang formula dah yang 3. Yang pertama tu kita rapat steering, kita rapat kenderaan ke kanan. Dan okey, kita tengok sebelah kiri. Kita tengok sebelah kiri. Okey, benteng tu sudah muncul, benteng hitam putih sudah muncul di bawah cermin sisi. Dan sambil bergerak kita putar habis steering tu. Okey, kita putar habis. Kita tengok kiri. And bila kereta ni lurus sudah di lorong tu, luruskan semula steering tu, ataupun luruskan semula tayar dan juga tegakkan steering. Tadi kita pusing habiskan. Jadi sekarang kita putar 2 T. 1 T, 2. Jadi tayar pun lurus, jadi kita teruskan bergerak ke depan. Sekarang saya akan buat teruslah. Rapat ke kanan. Rapat ke kanan. Tengok tanda tu. Okey, sudah muncul. Tak putar. Putar. And balas dia. Balas 2 kali. Okey, tadi tu ada keluar simpang kiri. Sekarang kita keluar simpang ke kanan. Keluar simpang ke kanan. Dia punya formula lain sikit lah. Okey, so disebabkan kita akan keluar simpang, masuk lorong sana depan tu. Jadi rujukan untuk kamu adalah bila bahu kamu sudah sampai bucu hitam putih itu. Okey. And then kamu cuma perlu pusing 1 pusingan steering tu ke kanan dan kamu masuklah lorong yang kamu mau tu. Okey, 1 pusingan saja. Bila kita balas pun, kita balas 1 pusingan juga balik. Alright. So saya tunjuk satu-satu dulu lah. Okey. So okey, bahu di sini sudah. Bahu di sini sambil bergerak kita putar 1 pusingan and then sudah lurus balas balik 1 pusingan dan teruskan bergerak. Saya keluar simpang kanan lagi. Okey, saya berhenti sebelum garisan sambil bergerak, tengok kanan. Okey, sampai sudah tanda, saya putar steering 1 pusingan saja and balas 1 pusingan juga balik. Sekarang saya akan tunjuk kita masuk simpang kanan lah, masuk simpang kanan. Alright. So, biasanya bila kita masuk simpang sebelah kanan tu, di antaranya ada 1 lagi lorong. So, rujukannya kita sini, kita berhenti bahu dengan benteng hitam putih tu lah. Bahu dengan benteng hitam putih. And then, kita cuma pusing 1 pusingan steering tu ke kanan. Okey, 1 pusingan saja, lepas tu kita jalan lah. Bila selamat tu, kita jalan. And then kita stop bila lurus, luruskan semula and jalan. Sekarang saya akan masuk lagi simpang kanan, bagi contoh lagi simpang kanan. And then benteng di bahu kita berhenti. Okay, bahu tu, ini bahu saya. Lepas tu saya berhenti di benteng lah, ngam-ngam di bucu tu. Dan kita putar steering ke kanan 1 pusingan saja. And then kita jalan. Sudah lurus, luruskan semula, balas balik 1 pusingan juga. Sekiranya lorong di sebelah ni, di depan dia tidak kereta, jadi kamu boleh masuk terus simpang kanan tu. Okey, bagi signal. Okey, sampai sudah tanda tu kita putar 1 steering 1 pusingan saja, and then kita balas 1 pusingan juga. Dari jalan utama kita mau masuk simpang kiri, sama juga formula dia dengan kita keluar simpang kiri. So, yang pertama, bila kita mau masuk simpang kiri kan, kereta kita rapat ke kanan dan bila benteng tu sudah muncul di bawah cermin sisi, baru kita putar habis steering tu ke kiri. Okay, let's go. Okay, kasih slow ni kereta. Sudah muncul. Okay, putar habis steering tu. Putar habis steering. And kereta lurus sudah. Luruskan semula steering tu 2 kali T ya. 1, 2,
2 dan teruskan ke depan. Sekarang saya akan tunjuk bergerak secara berterusan lah dengan menggunakan formula tadi itu. Okey, rapat kanan. Okey, benteng muncul bawah cermin sisi dan putar habis. Okey, bagi signal ke kiri, pijak brake and putar habis, and balas 2T, 1, 2 and berhenti. Sekarang ni saya akan tunjukkan seleko. Di depan saya ni ada seleko ke kanan, Jadi kita biasanya seleko ke kanan cuma perlu satu pusingan saja, kadang-kadang tidak penuh satu pusingan pun. So, bila kita masuk seleko tu, kenderaan kamu kena slow sedia tau. Jangan yang sudah di tengah-tengah seleko baru kamu pijak brake sebelum seleko untuk perlahankan kereta dan memudahkan kamu kawal steering tu. Okey. Sekarang saya gunakan automatic dari si pijak brake untuk slowkan kenderaan lah. Slow. Tengok kanan, kawal steering tu sambil bergerak, kawal. Tengok tidak sampai satu pusingan kan? And balas pun tidak sampai satu pusingan juga. Slow and easy. Bila kereta bergerak slow, everything is easy ah. Kamu dapat belajar senang sikit. Okay, slow, kawal steering, putar steering tu sambil bergerak slow, kamu putar steering tu, tengok jalan sana tu. And then bila lurus, balas semula steering tu supaya kamu tidak terlebih putar balik steering tu. Sebab kalau kamu tidak belajar ataupun kalau kamu tidak kasih biasa diri untuk balas balik berapa yang patutkan, kamu akan terlebih balas steering tu. Okey, waktu untuk kamu putar steering bila masuk seleko kanan tu adalah bila garisan divider tu sudah muncul di tengah-tengah cermin ni. Okey, sekarang saya bagi contoh. Sekarang jalan lurus, garisan tu bukan di tengah cermin kan, di sini di bawah dia. Okay, saya tunjuk. Okey. So, kawal brake dulu. Okey, nampak sudah tu. Sekarang garisan tu ada di bawah cermin, dan di situlah kita putar steering. Kita putar, kekalkan garisan tu di bawah cermin sisi ah. Kekalkan garisan di bawah cermin sisi. Lepas tu kita balas pelan-pelan, kita balas kembali and tegakkan steering tu. Okay. Bila kita mau putar steering, tengok garisan tu. Okay. Dia sudah ada di bawah cermin sisi, jadi situlah kita putar steering, kita putar and balas. Kawal brake. Okay. Garisan di bawah cermin sisi, kita putar steering, putar. Tidak semestinya mau putar habis ah. Bila kamu bergerak slow, kamu pun maintain saja steering tu. Tadi itu sudah seleko ke kanan, sekarang seleko ke kiri lah. Kalau kamu mau guna tu formula, benteng tu sudah muncul di bawah cermin sisi pun boleh juga. Okay, yang penting kamu slow lah. Okey, muncul sudah, kawal steering, putar dia. And lurus, balas 1, 2. Seleko ke kiri, pijak brake, rapat ke kanan. Okey, tengok kiri, kita putar dia, putar satu pusingan and berhenti, balas balik satu pusingan juga and jalan. Okey, kalau kita tengok simpang di depan tu, seleko di depan ni dia tajam sikit. Jadi you kena pusing lebih dari satu pusingan lah. Tengok kiri, putar dia, putar. Kita tidak mau makan ruang di sebelah. Okey, and stop, kita balas. Okey, lurus, jalan. So, saya harap panduan yang saya tunjukkan tadi itu cukup untuk memudahkan latihan kamu di litar. Ya, panduan yang ringkas, tapi saya minta maaf juga sekiranya kalau ada kekurangan lah. Kalau ada yang masih tidak faham, coba komen soalan kamu dan saya coba jawab sebaik yang mungkin. So, video hari ini sampai di sini saja. Dan jumpa lagi di video yang seterusnya. Ciao.